ke ibadah raya online Gereja DMC Bahasa. Saya ingin mengalu-alukan Anda semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya harap kita terus bersemangat dan berkobar-kobar untuk menyembah Tuhan kita bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari saya memimpin kita di dalam doa pembukaan pada hari ini. Haleluya. Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami ingin bersyukur Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus, karena kebaikan, kasih, rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mempersiapkan diri kami ingin mempersiapkan roh kami ya Bapa, untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, dimanapun kami sedang berada. Kami siap Tuhan, kami ingin membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu ya Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini mengambil tempat dalam hati dan hidup kami, sehingga menghasilkan buah yang kekal dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, beri kami roh ketenangan agar kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa Surgawi. Dimanapun kami berada, baik yang bersama dengan keluarga, baik yang menonton secara sendirian, kami percaya Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami, hadirat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang ada di luar sana dimanapun kamu berada. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita pada pagi ini untuk datang kepada Dia. Biarkan Dia menguasai hati pikiran kita pada saat ini. Mari kita menikmati pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, wadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Saat indah berhadapan dengan-Mu, Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Haleluya Tuhan. untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami dan ini adalah penyembahan kami. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, keluarga 2MC Bahasa dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tidak terlambat waktu untuk saya mengucapkan sekali lagi Happy New Year semuanya. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Berkat 2021 menyertai kita. Anda siap untuk memuji Tuhan? Kita puji nama Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kemuliaan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tetap berdiam di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Izinkan Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kita semua pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk Bapa kita yang tercinta. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
katakan dengan segenap hati kita, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, benar Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam ruangan doa syafaat kita pada hari ini. Perkara doa pertama yang ingin kita doakan ialah kita ingin berdoa untuk institusi pendidikan di Malaysia, khususnya untuk semua pelajar sekolah, kolej dan juga universiti, termasuklah tenaga pengajar. Kita mau berdoa supaya di dalam situasi yang sukar di mana COVID-19 terjadi di negara kita, kita mau berdoa supaya pelajar dan guru-guru dapat mempunyai waktu persekitaran pembelajaran yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengangkat negara kami Malaysia, khususnya Bapa dari segi institusi pendidikan ke dalam tangan-Mu. Pada waktu yang sukar seperti ini ya Tuhan, kami ingin berdoa supaya setiap pelajar sekolah, kolej dan universiti, Bapa, mereka akan mempunyai waktu pembelajaran dan juga persekitaran yang baik, yang membolehkan mereka ya Bapa untuk belajar, supaya mereka Tuhan tidak ketinggalan Bapa dari segi pelajaran. Kami juga berdoa untuk tenaga pengajar, guru-guru dan pensyarah, agar Tuhan memberikan mereka kekuatan, hikmat dan juga kreativiti Bapa untuk mengajar, menjaga Tuhan pelajar mereka di dalam waktu seperti ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para pelajar yang sedang tinggal di rumah mereka masing-masing, agar mereka akan mempunyai
perhubungan yang baik dengan ibu bapa mereka, dengan ahli keluarga mereka, agar wujud satu persefahaman yang baik, agar mereka Tuhan walaupun bersekolah di dalam talian Bapa, ini tidak akan menghalang mereka ya Bapa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan institusi pendidikan di Malaysia di dalam waktu yang sukar seperti ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Perkara doa kedua yang ingin kita doakan ialah kita ingin berdoa untuk Indonesia. Di dalam mereka telah terjadi nahas Sriwijaya yang telah terjadi pada hari Sabtu lepas. Kita ingin berdoa untuk ahli keluarga mangsa dan juga pasukan penyelamat yang sedang bekerja untuk kerja penyelamatan dan evakuasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa, kami ingin menyerahkan Indonesia khususnya di mana telah terjadi nahas Sriwijaya ya Tuhan yang telah terhempas pada hari Sabtu yang lepas. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan khusus untuk keluarga mangsa. Kami ingin berdoa Tuhan agar ada penghiburan yang datang daripada Engkau dan juga Tuhan pengharapan Tuhan di dalam keadaan yang sukar seperti ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau akan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada pasukan penyelamat yang sedang mengumpulkan Tuhan Tuhan apapun ya Tuhan yang sedang mereka lakukan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan perlindungan yang datang daripada Engkau agar operasi menyelamat dan evacuation Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Engkau melindungi setiap tenaga ini ya Tuhan agar satu pun Tuhan tidak akan terkena mara bahaya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan campur tangan Tuhan di dalam perkara ini Bapa, dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu untuk Indonesia ya Bapa, kepada setiap pemimpin yang terlibat ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mampu melakukan lebih Tuhan daripada apa yang kami dapat doakan, daripada apa yang dapat kami fikirkan atau katakan. Sekali lagi Tuhan kami serahkan setiap perkara doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anda semua yang mengikuti ibadah raya online Gereja DMC Bahasa. Terutamanya bagi anda yang pertama kali mengikuti ibadah raya online, saya ingin menjemput anda untuk meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen agar kami dapat mengenali anda dengan lebih lanjut. Dan lebih daripada itu, kami juga menjemput anda untuk mengisi borang tetamu yang terdapat di ruangan komen agar kami dapat berhubung dengan anda. Jemaat Tuhan, seterusnya kita ingin memberikan wang persembahan kita kepada Tuhan, dan anda boleh melihat nomor akaun gereja yang tertera di skrin anda pada waktu ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur Bapa sekali lagi kalau kami dapat menikmati hidup kami, kalau kami masih boleh bernafas Tuhan. Kami tahu semua inilah karena kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada waktu ini Bapa kami ingin memberikan persembahan dari segi keuangan kami Bapa untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Bapa apapun semua yang kami berikan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
anak-anak sekolah minggu, kami selaku wakil tim Rego Sekolah Minggu ingin mengalu-alukan kepada Anda semua yang buat kali pertama menyertai sekolah minggu dan kepada Anda semua juga untuk kembali ke sekolah minggu pada minggu hadapan, yaitu 24 Januari 2021. Di sini kami ada satu pengumuman bahwa kelas kita akan berjalan seperti biasa secara online, tetapi kelas kita akan bermula pada pukul 11.30 pagi dan akan berakhir pada pukul 12.30 hari. Selain itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang telah mendorong anak-anak untuk menyertai kami. Sebarang pertanyaan sila hubungi nombor yang tertera pada skrin. Jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati. Shalom. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah.
Shalom, apa kabar semua? Salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara, saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Ramai orang bertanya-tanya apakah Christianity relevan di era digital yang sekarang ini. Hari ini izinkan saya kongsikan bagaimana kita boleh menjadi murid Yesus yang efektif secara digital. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terutama sekali di dalam musim wabak pandemik ini. Dan juga di dalam era digital yang sekarang ini. Saya serahkan perkongsian ini ke tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam setiap perkataan saya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, apa yang ada di tangan saya sekarang ini, ialah handphone. Dan mungkin juga ada di antara kita yang mendengar perkongsian saya hari ini melalui smartphone. Video rakaman yang saya lakukan hari ini juga direkodkan dengan menggunakan smartphone. Nah, tahukah saudara bahawa processing power ataupun daya pemprosesan chip handphone yang kita ada sekarang ini jauh lebih powerful daripada komputer yang ada semasa NASA meletakkan manusia di atas bulan. Nah, semasa tahun 1956, storage hard drive yang saiznya 5 MB sahaja nampaknya sebegini, besarnya lebih kurang 4 orang. Hard drive tersebut memerlukan forklift untuk mengangkatnya. Tetapi sekarang teman-teman sekalian, smartphone yang paling murah pun mempunyai kapasiti 128 GB yang mempunyai kapasiti lebih 25,000 kali ganda kapasiti hard drive 1956 itu. Wow, bayangkan saudara, kita boleh meletakkan 25,000 hard drive ke dalam handphone yang kita ada sekarang ini, ke dalam poket kita sekarang. Inilah power yang ada di dalam tangan kita. Nah, saya selalu beritahu kepada anak saya, you have no idea how much power you have in your pocket. Handphone boleh digunakan untuk pelbagai jenis tujuan kerana kita mempunyai superkomputer di dalam tangan kita. Kehidupan harian dan tabiat harian telah diubah oleh mesin yang kecil ini. Kita ambil gambar dan video dengan handphone kita. Kita berjalan dengan handphone kita. Kita melihat handphone apabila kita di dalam MRT. Kita menggunakan handphone apabila di dalam gereja pun. Kita menggunakan handphone semasa meeting. Kita menggunakan handphone untuk melakukan 3D avatar dan sebagainya. Kita menggunakan handphone untuk memantau kesihatan kita. Kita menggunakan handphone semasa kita berlari. Kita juga menggunakan handphone semasa kita bersama makan dengan keluarga kita pun. Semasa kita menonton TV sekeluarga pun, kita menggunakan handphone saudara-saudari. Saya selalu joking dengan anak saya. Setiap kali saya memanggil mereka untuk datang ke bilik saya, mereka mengambil masa yang sangat lama untuk mematuhi panggilan tersebut. Tetapi apabila saya memadamkan wifi di rumah, nah, mereka semua datang ke bilik dengan segera dan bertanya apa yang telah terjadi kepada wifi di rumah. Nah, inilah caranya untuk kita memanggil anak-anak kita zaman sekarang. Jadi minggu ini ingin saya kongsikan tentang bagaimana kita boleh menjadi murid Yesus di dalam era digital yang sekarang ini. Kita beralih kaedah pelayanan kita dan pemuridan kita daripada fizikal kepada hybrid digital. Mengapa saya menggunakan perkataan hybrid? Hybrid bermaksud kedua-duanya. Apabila kita menyatakan kereta hybrid, kita menyatakan bahawa kereta tersebut boleh bergerak dengan minyak dan bateri pada masa yang sama. Kedua-duanya.
Apabila saya katakan pemuridan atau pelayanan secara hybrid digital, maksud saya di dalam era digital ini, kita tidak ada pilihan lain kecuali membuat pelayanan dan pemuridan secara fizikal dan digital pada masa yang sama. Di dalam era digital ini, kita berhadapan dengan kuasa internet yang akan memberikan kita kebaikan dan keburukan. Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana kita boleh menjadi murid Yesus yang efektif secara digital. Yang saya tajukkan sebagai pemuridan era digital. Pemuridan di sini membawa dua makna sekaligus. Satu, kita dimuridkan. Keduanya, kita memuridkan. Matius 28, Amanat Agung merangkumi kedua-duanya sekali. Kita yang dimuridkan, memuridkan orang lain. Kita yang diajar, mengajar orang lain. Amin, saudara-saudari. Nah, platform komuniti digital contohnya, yang sama-sama kita bina adalah bertujuan melakukan kedua-duanya. Saya ingin kongsikan 5 poin daripada kita melakukan sesuatu yang baik kepada yang memuliakan nama Tuhan secara digital. Dan hari ini kita akan sama-sama pelajari 5 poin tersebut. Poin yang pertama ialah daripada kita membuang masa, kita boleh melayani orang lain secara digital. Nah, masa adalah sangat berharga di dalam hidup kita kerana kita tidak boleh mendapatkannya kembali. Setuju, saudara-saudari? Nah, jika kita hilang wang, kita boleh mendapatkannya kembali. Jikalau kita habis tenaga, kita boleh menyegarkan diri dan mendapatkan tenaga kita kembali. Jikalau kita kehilangan pekerjaan, kita boleh mendapatkan pekerjaan baru di masa hadapan. Dan jikalau kita kehilangan kereta ataupun motosikal, kita boleh mendapatkannya kembali. Tetapi, jikalau kita kehilangan masa, kita tidak boleh mendapatkan masa kembali. Apa yang sudah berlalu, sudah berlalu. Kita tidak boleh menciptakan lebih masa. Kita harus menguruskan hidup kita dengan baik. Jadi, pengurusan kehidupan ialah tentang pengurusan masa, saudara-saudari. Jikalau kita menguruskan masa dengan baik, kita akan menguruskan hidup kita dengan baik. Setuju, saudara-saudari? Pengurusan masa adalah sangat penting untuk kehidupan kita. Efesus 5:15 sampai 16. Hiduplah dengan hati-hati, bukan seperti orang yang tidak arif, tetapi sebagai orang bijaksana. Dan pergunakanlah setiap peluang dengan sebaiknya, kerana ini zaman durjana. Berhati-hatilah dengan hidup kita. Be careful how you live. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak arif, tetapi kita hidup sebagai orang yang bijaksana dengan menggunakan masa dengan baik. Ramai orang bertanya dengan saya, bagaimana saya mampu melakukan pelayanan, pelbagai jenis pelayanan, menguruskan pekerjaan dan bisnes saya pada masa yang sama, menjadi bapa kepada anak, suami kepada isteri dan sebagainya. Jawapannya, saudara-saudari, ialah kebergantungan saya kepada Tuhan di dalam kita menguruskan masa yang kita ada. Alkitab mengatakan berhati-hati. Maksudnya, kita memberikan tumpuan, kan? Kita memberikan perhatian, kita memberikan fokus, kita memusatkan dan ataupun mengarahkan pandangan kita kepada kita menguruskan masa kita. Nah, masa adalah aset yang paling berharga di dalam hidup kita. Yang bertentangan dengan berhati-hati ialah kelalaian ataupun cuai ataupun careless. Oleh itu, pengurusan hidup adalah berkenaan dengan pengurusan masa terlebih dahulu. Tahukah saudara-saudari bahawa orang Malaysia secara purata, on average, menggunakan internet mobile selama 8 jam 5 minit setiap hari. Dengan 2 jam 58 minit untuk social media. Selama 2 jam 52 minit untuk menonton streaming movie. Dan selama 1 jam 18 minit untuk mendengar streaming music. Tahukah kita bahawa kadar penebusan ataupun penetration rate handphone di Malaysia ialah lebih kurang 140%. Maksudnya, banyak di antara kita ada lebih daripada satu nombor telefon.
Tahukah saudara-saudari juga bahawa 74% daripada orang di Malaysia bermain games di handphone kita. 13 juta orang Malaysia aktif menggunakan handphone untuk akses social media. Inilah bahayanya internet jikalau kita tidak hati-hati. 1 Korintius 10:23, kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya berfaedah. Kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya membina hidup. Sesetengah perkara di dalam hidup kita tidak semestinya salah, tetapi tidak berfaedah. Sebab itu kita harus hati-hati di dalam kita menguruskan masa di dalam hidup kita. Jadi, antidotnya, saudara-saudari, kita harus belajar menguruskan masa kita dengan baik dan jangan membuangkan masa yang tidak memberikan manfaat. Dan jangan juga kita melayari internet ataupun social media secara buta tuli. Nah, kita harus intentional dengan apa yang kita mahu lakukan. Kita harus intentional dengan renungan harian kita. Kita harus intentional membaca Alkitab untuk mengubah dan memelihara cara pemikiran kita. Kita harus intentional dengan kita memuridkan orang lain. Dan kita harus intentional di dalam kita melakukan pekerjaan misi dan penginjilan. Nah, melalui social media ataupun digital, kita boleh melayani orang lain, saudara-saudari. Yesus mengatakan bahawa dia datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan. Kita harus berfikir bagaimana social media dan teknologi boleh digunakan untuk melayani orang lain. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk memberkati orang lain secara digital? eSelera.com contohnya, yang kita lakukan bersama tahun lepas dan akan kita teruskan, dapat membantu orang lain melalui platform digital dengan melayani mereka dan menolong mereka, mendorong mereka, melatih mereka dan memasarkan jualan masakan mereka dari rumah. Nah, puji Tuhan kerana ada di antara kita yang volunteer yang melakukan semua itu untuk memberkati orang lain. Ada seorang vendor di eSelera yang mengatakan kepada kami bahawa mereka sangat berterima kasih kepada kita semua kerana melalui eSelera lah mereka dapat menampung belanja seharian. Suaminya hilang pekerjaan kerana COVID-19, tetapi kerana adanya platform digital eSelera.com, mereka dapat sedikit sebanyak menampung keperluan keluarga. Kita berikan kepujian kepada Tuhan, saudara-saudari, kerana dialah yang memberikan kita idea yang inovatif untuk membantu orang lain sewaktu wabak COVID-19 dan sepanjang PKP ini. Hari ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Amin, saudara-saudari. Nah, poin yang kedua ialah daripada kita dipengaruhi dengan nilai dunia, kita mempengaruhi orang lain secara digital. Nah, social media terutama sekali selalu membesarkan apa yang tidak penting dan menjadikannya sangat-sangat penting. Dunia dan advertisers ataupun pengiklan sentiasa berterusan mengajar dan mempengaruhi kita. Mereka mengajar kita bagaimana untuk berfikir, apa yang harus kita beli, apa yang cool, apa yang cantik, apa yang hodoh, apa imej yang bagus dan sebagainya. Dunia dan pengiklan akan sentiasa berteriak untuk mendapat perhatian kita melalui internet dan kita membawa smartphone kita ke dalam poket dan beg kita ke mana pun kita pergi. Zaman sekarang kita semua berhadapan dengan godaan dan penarikan yang teramat sekali. Sistem dunia berdasarkan 3P di dalam bahasa Inggeris: passion, possession and position, iaitu kegairahan, kekayaan dan kedudukan, ataupun sex, salary and status, seks, pendapatan dan status. Inilah yang selalu digunakan pengiklan untuk menukar cara fikiran kita. By the way, Iblis juga menggunakan ketiga-tiga ini apabila menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan juga menggunakan formula yang sama apabila menggoda Yesus semasa Yesus berpuasa selama 40 hari. Pornografi, lesbianisme, LGBT dan sebagainya digunakan untuk menarik perhatian kita dan memerangkap kita.
Sebab itu di dalam Roma 12:2, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut perubahan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Apakah cara dunia, saudara-saudari? Kita dapat belajar di dalam 1 Yohanes 2:15. Jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia ini, maka kasih terhadap Bapa tidak ada dalam dirinya. Wow, dunia di sini ialah nilai dunia. Dan jangan kita salah faham, dunia di dalam ayat Yohanes 3:16 yang menyatakan Allah begitu mengasihi dunia, perkataan dunia tersebut ialah manusia dan bukan nilai dunia. Dan dunia di dalam ayat 1 Yohanes 2:15 ini ialah nilai yang dipromosikan dunia ataupun the value system of the world. Nah, kita mengasihi manusia tetapi membenci nilai dunia. Masalah manusia zaman sekarang, saudara-saudari, ialah kita membenci manusia dan mencintai nilai dunia. Kita lihat di dalam ayat ini, saudara-saudari. Jikalau kita mengasihi dunia, kasih terhadap Tuhan tidak akan ada di dalam diri kita. Wow, hati-hati saudara-saudari. Jika kita mengasihi passion, possession dan position, kegairahan, kekayaan dan kedudukan, kita tidak akan mengasihi Tuhan. Kita harus memilih sama ada memilih sistem nilai Tuhan atau sistem nilai manusia. Kita akan selalu mendengar dan melihat nilai-nilai dunia berulang-ulang kali setiap hari. Terutama sekali melalui social media, kan saudara-saudari, yang selalu mengatakan bahawa kita harus menjadi popular. Kita harus menjadi cantik, kita harus menjadi orang yang berjaya, kita harus menjadi orang yang kaya, dan sebagainya. Ini adalah suatu yang bohong dan tipu daya pemikiran nilai manusia yang dipromosikan dunia. Dunia dan pengiklan akan sentiasa bertubi-tubi melempari kenyataan-kenyataan tersebut sehingga ia menjadi nyata dan nilai pemikiran kita. Kita akan menontonnya setiap hari dan setiap kali. Kita akan mendengarnya setiap hari dan setiap kali di Facebook dan social media. Berhati-hatilah saudara-saudari. Seharusnya daripada kita dipengaruhi dengan nilai-nilai dunia, kita mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai ilahi. Amin, saudara-saudari. Sebelum itu kita harus mengukuhkan iman kita, kan? Kita boleh menggunakan platform digital sebagai sesuatu yang boleh mengukuhkan iman kita. Contohnya komuniti digital. Kerana kita ada handphone di mana pun kita pergi. Nah, di dalam 2 Petrus 3:18 menyatakan bahawa hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus dan semakin mengenalnya, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Contohnya, kita boleh belajar firman Tuhan melalui khotbah dan ajaran yang diberikan. Kita boleh melakukan renungan harian bersama dengan Tuhan. Kita boleh membangunkan iman kita dengan kesaksian orang lain. Dan juga dengan hujah-hujah apologetik yang meneguhkan kepercayaan kita. Kita juga boleh membuat Bible study secara sendirian ataupun secara kumpulan dan sebagainya. Nah, Alkitab mengatakan lebih baik kita mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan daripada kita mempunyai emas dan perak. Apabila kita sentiasa dipenuhi dengan firman Tuhan dan ajaran-ajaran dari Alkitab, kita akan bertumbuh, kita akan berjaya di dalam hidup kita, kan saudara-saudari. Untuk kita bertumbuh, kita memerlukan makanan rohani setiap hari, bukan sekali seminggu. Oleh itu, handphone yang kita ada, yang kita bawa kemanapun kita pergi, boleh digunakan untuk membantu kita di dalam pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Daripada kita dipengaruhi nilai-nilai dunia, kita membina iman kita dan membaca, menonton dan mendengar multimedia berkenaan dengan Tuhan. Lebih daripada itu, kita seharusnya mempengaruhi orang lain. Kita mengongsikan video-video, audio-audio dan artikel-artikel kepada orang lain yang membangunkan iman mereka. Amin, saudara-saudari. Dan poin yang ketiga, daripada kita memberikan fokus kepada diri sendiri, kita memberikan fokus kepada Yesus Kristus secara
digital. From self-focus to God-focus. Kita harus berhati-hati kerana social media adalah tempat di mana kita mengambil gambar atau video tentang diri kita yang kebiasaannya gambar atau video yang cantik, pemandangan yang cantik, gambar pelayanan yang terbaik, makanan yang lazat, kopi ataupun kek yang sedap, kan? Restoran yang mahal atau yang happening, tempat holiday atau peranginan yang cantik dan sebagainya. Kita akan selalu mahu post sesuatu yang baik dan perfect, bukan? Tetapi jikalau kita tidak hati-hati, social media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Snapchat dan sebagainya adalah tempat untuk kita menunjuk-nunjuk. Seolah-olah kita menunjukkan bahawa kita mempunyai hidup yang perfect dan sempurna di laman social media. Tahukah saudara-saudari bahawa 68% daripada kita akan edit gambar selfie kita sebelum kita kongsikan dengan orang lain di social media. Maksudnya 68% daripada selfie yang kita post di social media bukanlah original, saudara-saudari, tetapi telah diubah dan diedit supaya kita nampak lebih cantik atau lebih handsome, angle nampaknya lebih kurus, tona kulit kita lebih cerah dan sebagainya. It is not the real us, bukan kita yang sebenarnya. Ada juga yang mengambil gambar semasa membuat renungan harian. Atau ada juga yang mengambil gambar semasa menyembah Tuhan. Ada juga orang mengambil gambar menunjukkan bahawa mereka lebih spiritual daripada yang lain. Hati-hati saudara-saudari yang dikasihi. Ini adalah dosa yang Yesus benci berkenaan dengan orang Farisi. Mereka berdoa dan dengan menunjuk-nunjuk, kan? Mereka memberikan wang persembahan dengan menunjuk-nunjuk. Mereka berpuasa dengan menunjuk-nunjuk. Mereka menyembah Tuhan dengan menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Matius 6:1. Ingatlah, jangan buat amal ibadat di muka umum supaya dilihat orang. Kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapa-Mu yang di syurga. Wow. Berhati-hati saudara-saudari, jangan kita buat amal ibadat di khalayak ramai supaya dilihat oleh orang ramai. Ada orang di social media, seorang yang popular, yang setiap kali bermegah dengan posting bagaimana dia berbuat baik dengan orang lain, memberikan basikal kepada mereka yang memerlukan untuk Grab, memberikan makanan untuk orang miskin, memberikan sumbangan kepada mangsa orang banjir dan sebagainya. Perbuatan baik adalah yang disarankan oleh Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita membenci mereka yang menunjuk-nunjuk seperti orang Farisi. Apa yang perlu ialah kita kongsikan fokusnya bukan diri kita, tetapi fokusnya ialah Yesus Kristus. Kita kongsikan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita, bagaimana kita disembuhkan, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana perhubungan kita dipulihkan, bagaimana kepahitan kita dilepaskan dengan kuasa Yesus Kristus. Inilah antidotnya untuk kita mengelakkan diri daripada menunjuk-nunjuk. Sebab di dalam bahagian di dalam bahagian komuniti digital ada bahagian kesaksian seperti titik pahit dan sebagainya, di mana kita menceritakan masalah kita sebelumnya, iaitu cabaran hidup kita, bagaimana Tuhan membantu, dan apa yang berlaku selepas Tuhan membantu. Semuanya adalah berkenaan dengan meninggikan nama Kristus. Bahagian apologetik pula adalah bahagian yang meninggikan nama Yesus Kristus. Bahagian keluarga adalah bahagian yang meninggikan nama Yesus di dalam keluarga. Bahagian drama dan dokumentari adalah bahagian yang meninggikan nama Yesus. Bahagian movie adalah bahagian yang meninggikan nama Yesus Kristus dan sebagainya. Jadi hati-hatilah daripada kita meninggikan image kita di social media, lebih baik kita meninggikan nama Yesus Kristus di social media. Amin, saudara-saudari. Dan poin yang keempat, daripada kita mencari keredaan manusia, kita memuji dan menyembah Tuhan secara digital. Nah, saudara-saudari, kita semua mempunyai keinginan untuk mendapat approval atau keredaan dari orang lain. Mungkin ada di antara kita yang setiap kali masuk ke dalam aplikasi sosial media untuk memeriksa respons yang telah kita post.
Maksud saya, setiap kali kita membuat post di social media, kita akan melihat berapa orang yang melihat ataupun view posting kita. Berapa orang yang like, berapa orang yang forward, berapa orang yang subscribe, berapa orang yang thumbs up dan sebagainya. Dan jikalau kita tidak hati-hati, kita akan menjadi ketagih untuk mendapat approval tersebut. Ting bersamaan approval. Ting lagi bersamaan dengan approval. Ting di dalam handphone bersamaan dengan approval. Bunyi ting adalah bersamaan dengan approval dan seterusnya. Jikalau kita tidak berhati-hati, otak kita akan dilatih untuk berfikir seperti itu. Dan mood kita akan bergantung kepada berapa bunyi ting handphone kita yang ada. Berapa orang yang like posting kita, berapa orang yang respon kepada posting kita dan sebagainya. Dan inilah sebabnya Facebook dan Instagram sangat adiktif kepada anak-anak muda kita yang sekarang ini. Jangan salah faham, tidak salah posting diri kita, tetapi cuma jangan kita menjadikannya sebagai berhala kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Galatia 1:10 mengatakan, adakah aku hendak membuktikan diri kepada manusia atau kepada Allah? Adakah aku berusaha mendapatkan keredaan manusia atau keredaan Allah? Jika aku masih cuba mendapat keredaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi persoalannya, apakah kita mahu menjadi people pleaser ataupun God pleaser? Orang yang ingin keredaan manusia atau orang yang ingin keredaan Tuhan? Dan antidotnya, saudara-saudari yang dikasihi, kita harus berhati-hati dan secara intentional, secara sengaja membuat posting yang memuliakan nama Tuhan seberapa banyak yang mungkin, supaya kita tidak akan terpedaya ataupun terperangkap dengan keinginan untuk mendapat keredaan orang lain. Kita hanya fokus untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Amin, saudara-saudari. Kita juga boleh menggunakan digital platform untuk menyembah Tuhan. Kita gunakan teknologi untuk kita menyembah Tuhan daripada kita mencari-cari keredaan manusia. Tuhan tidak menyatakan di mana kita boleh express pujian dan penyembahan kita, kan? Yohanes 4:23-24 menyatakan akan sampai saatnya, malah sudah pun sampai. Penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kerana Bapa menghendaki penyembah yang sedemikian. Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudari, bukan sahaja kita menyembah, tetapi kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan seminggu sekali, tetapi sepanjang hari. Dan untuk sepanjang hidup kita di dunia ini. Malahan apabila kita semua di syurga satu hari nanti, kita pun akan menyembah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7:9 dan sebagainya. Oleh itu, mari kita sama-sama meninggikan nama Yesus di dalam ruang digital yang sekarang ini. Kita boleh menyembah Tuhan di dalam kereta. Kita boleh menyembah Tuhan apabila kita berjalan. Kita boleh menyembah Tuhan dengan mendengar muzik pujian apabila kita di dalam MRT, di mana-mana pun saudara-saudari. Apa yang penting ialah kondisi hati kita. Amin, saudara-saudari. Dan yang terakhir, poin yang kelima, daripada kita melakukan perkara yang kurang penting kepada memberitakan Injil secara digital. Internet membuka dunia kepada kita semua. Kita boleh melayari laman web atau aplikasi yang berjuta-juta bilangannya. Dan jikalau kita tidak hati-hati, kita akan membuangkan masa dengan melayari perkara-perkara yang kurang penting. Oleh itu, saya cadangkan daripada kita membuat perkara yang kurang penting, kita boleh memberitakan Injil ataupun firman Tuhan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yesaya 54:2, luaskanlah tempat kemahmu dan biarlah dibentangkan kain-kain kemah penghunianmu, jangan ditahan-tahan, panjangkanlah tali-talimu dan kukuhkanlah pancang-pancangmu. Nah, saudara-saudari, social media boleh digunakan untuk memberitakan Injil kepada orang lain dan meluaskan kerajaan Allah. Gereja awal berkembang apabila Roh Allah melawat mereka pada hari Pentakosta. Dari sana mereka mula memberitakan Injil
kemanapun mereka pergi, dengan memberikan kesaksian dan memberitakan firman Tuhan melalui word of mouth, dari mulut ke mulut. Hari ini kita mempunyai teknologi digital yang mampu melakukan yang sama dengan lebih cepat dan berkesan. Amin, saudara-saudari. Saya tidak mengatakan bahawa digital akan mengambil alih pekerjaan pemberitaan Injil secara fizikal. Tidak sama sekali. Apa yang saya katakan ialah penginjilan akan menjadi lebih efektif jikalau kita melakukannya dengan hybrid, iaitu secara fizikal, mulut ke mulut, dan secara digital. Lebih daripada itu, kita juga boleh memuridkan dan mengajarkan orang lain dengan social media. Di dalam perkataan lain, jikalau kita tidak ada apa-apa yang memuliakan nama Tuhan, tidak perlu kita post. Kita hanya post, like dan share artikel-artikel, video-video dan gambar-gambar yang memberkati orang lain. Kita memuridkan minda orang-orang di sekeliling kita dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kita juga boleh menggunakan platform digital untuk memenuhi amanat agung Matius 28. Oleh itu, hari ini mari kita sama-sama take back this digital space for God. Mari kita sama-sama mengambil kembali ruang digital ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Jadi kesimpulannya, di era digital kita yang sekarang ini, smartphone dan internet ada kebaikan dan keburukannya. Apa yang penting, bagaimana kita semua belajar untuk memindah cara pemuridan kita, dimuridkan dan memuridkan daripada fizikal kepada hybrid digital. Apakah respon kita? Izinkan saya challenge saudara-saudari berfikir dan berdoa bagaimana kita boleh menggunakan platform digital untuk memberitakan berita baik. Bayangkan saudara-saudari, jikalau setiap orang yang percaya mengambil inisiatif untuk mengongsikan firman Tuhan, kita semua akan mampu mengambil balik digital space ataupun ruang digital untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh memberkati orang lain dengan firman Tuhan yang hidup. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Ajar kami, Tuhan, untuk hidup dengan hati-hati. Bukan seperti orang yang tidak arif, tetapi sebagai orang yang bijaksana. Supaya kami menggunakan setiap peluang dengan sebaiknya di zaman akhir ini. Inilah kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kami mahu belajar menjadi murid Yesus di era digital yang sekarang ini. Kami tidak mahu membuang masa. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat menggunakan masa kami untuk melayani orang lain. Ajar kami juga untuk mempengaruhi orang lain secara digital. Kami juga tidak mahu memberikan fokus kepada diri kami, tetapi ajar kami untuk kami memberikan fokus kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami tidak mahu mencari keredaan manusia, tetapi ajarlah kami untuk menyembah dan memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak mahu sia-siakan hidup kami, tetapi kami mahu Tuhan mengajar kami untuk memberitakan berita baik kepada seberapa ramai orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin, 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 Amin. Terima kasih saudara-saudari, sampai kita bertemu sekali lagi. God bless, Tuhan memberkati. Shalom. The Lord bless you and keep you. May
upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Tuhan selalu berkati wajah yang menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi.